Ketua Mangkang, studilah dulu sebelum berujar. Ini top 10 ujar paling teruk Ketua Mangkang dalam Belanjawan 2025. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Al-Ma'un. Yang surah itu Allah menempelak golongan orang yang mendustakan agama, iaitu orang yang menunjuk amal solehnya, perbuatan solehnya. Apa dia benar-benar Yang Muhammad? Yang Muhammad dia sangka buruk. Siapa yang sangka buruk? Siapa yang sangka buruk Yang Muhammad? Okey, kita pergi Hamzah Zainuddin dulu lah. Kita pergi soal Hamzah Zainuddin. Apabila dia mengatakan rakyat ni zalim, rakyat ni teruk, dan kalau pun aku tak bawa lagi ucapan dia dan respon daripada Hamzah Zainuddin sehingga kan dia baca ayat Quran. Dia nak tujukan kepada siapa lagi yang maksud kerajaan zalim tu? Disebabkan tarik subsidi, dia nak tujukan kepada siapa lagi? Of course kepada kerajaan hari ni. Tak apa, kita akan bawa lah insyaAllah. Jadi jom kita pergi dengan sahabat kita. Bantu aku like, komen dan subscribe. Berkaitan kawan ni bagi 10 betapa teruknya Hamzah Zainuddin dan pembangkang di dalam sidang parlimen. Baru 1 minggu kan 2 minggu sidang parlimen. Teruk. Sebagai Ketua Mangkang, studilah dulu sebelum berujar. Ini top 10 ujar paling teruk Ketua Mangkang dalam Belanjawan 2025. 1. Hutang negara tertinggi dalam sejarah iaitu 1.17 trilion ringgit pada tahun lepas, meningkat 92.9 bilion. Dia kata ini hutang paling teruk dan paling tinggi dalam sejarah. Hakikatnya, tahun 2021 zaman PN hutang baru 100 bilion. 2022 zaman PN juga hutang baru 100 bilion. 2023 zaman PMX hutang baru hanya 93 bilion. Tahun ini 86 bilion dan tahun depan insya-Allah 80 bilion. So mana lagi tinggi? Nombor 2. Alright, nampak tak? Hampa nampak tak betapa munafiknya? Dia macam disebabkan ayat trilion tu, dia nak bawa model dia berucap. Babe, kalau memerintah, PM memerintah, awak memang takkan berlaku defisit ke apa? Kalau PN memerintah Malaysia, kerajaan Malaysia takkan adanya defisit. Zero defisit. Kalau macam kita ayat apa tu orang panggil, tetap juga defisit kalau PN memerintah pun. Tapi sekarang ni kadar nak berhutang tu kita rendahkan. Sambung. Terus isi rumah di negara ini terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Beliau kata kos sara hidup sangat tinggi dan kenaikan harga barang mendadak. Hakikatnya adalah harga barang daripada merdeka lagi sampai sekarang memang akan meningkat. Apa tugas kerajaan? Dia kena kawal kenaikan itu. Zaman Perikatan Nasional, kenaikan atau inflasi adalah 4%. Itu yang ditinggalkan kepada PMX. Bila PMX ambil alih, yang terbaru ni data menunjukkan kenaikan atau inflasi hanya 1.9%. So mana lagi tinggi? Nombor 3. Rakyat mahukan program bantuan tunai diperluaskan. Dia kata rakyat nakkan bantuan tunai yang lagi banyak. Apa hakikat yang sebenar? Tahun 2021, bantuan tunai kepada rakyat di zaman Perikatan Nasional hanya RM1,800 maksimum. 2022, zaman beliau juga. Berapa maksimum? RM2,000. Zaman Datuk Syah Anwar, Belanjawan 2025 ni, berapa kenaikannya? Maksimum sumbangan tunai rahmat adalah RM4,600. So mana lagi tinggi? Keempat. Rakyat mahukan peluang pekerjaan yang luas dan berkualiti. Beliau kata rakyat perlukan peluang pekerjaan yang banyak dan berkualiti. Macam mana nak tingkatkan peluang pekerjaan? Kena tarik pelaburan. Zaman mereka, zaman PN 2021, berapa pelaburan yang masuk? 310 bilion. 2022, zaman PN juga berapa? 268 bilion. Zaman Madani tahun depan berapa? 330 bilion, paling tinggi dalam sejarah. Bila pelaburan masuk paling tinggi dalam sejarah, peluang pekerjaan pun meningkat dan beri peluang pekerjaan banyak pada rakyat. Selain itu, dalam Belanjawan 2025 juga diperuntukkan 200 juta untuk lahirkan 11,000 bakat tempatan dalam semikonduktor dan 20 juta ringgit diperuntukkan dalam Belanjawan baru ni untuk lahirkan lebih ramai graduan dalam engineering. Dan buat pertama kali dalam sejarah juga, sebelum ini kalau kamu engineer masuk kerja dapat gaji 1,800-2,000 pun okey, tapi kerajaan hari ni buat pertama kali dalam sejarah perkenalkan gaji bermaruah. Lepas ini akan ada starting salary untuk beberapa sektor, contohnya mechanical engineering. Lepas ni kena ada starting contohnya RM3,300 sebagai gaji permulaan. Ini yang diberikan iaitu peluang pekerjaan dan juga peluang pekerjaan berkualiti dan bermaruah untuk anak tempatan. Kelima, Rakyat mahukan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti. dia kata rakyat perlukan
peruntukan kesihatan yang banyak. Zaman COVID, zaman krisis kesihatan pun, zaman PN hanya bagi 32 bilion saja peruntukan. Di bawah belanjawan 2025 ni, peruntukan untuk kesihatan adalah 45 bilion. Mana lagi tinggi? Keenam, Rakyat mahukan bantuan kewangan yang lebih besar bagi pendidikan. dia kata perlukan peruntukan lebih tinggi untuk pendidikan. Zaman PN 2021, berapa peruntukan pendidikan? 50 bilion. Baru ni belanjawan 2025, berapa peruntukan untuk pendidikan? 64 bilion. So mana lagi tinggi? 7. Tengok dulu sektor yang mana. Tengok dulu ketika waktu yang mana kepada sektor-sektor harus dinaikkan gaji minimal. Dia kata Okey, jap. Aku kadang-kadang ketua pembangkang ni pun dia ni jenis bangang, jenis apa ni ya? Ketua pembangkang kita ni, hak yang ada dalam negara ni bangang jenis apa ni? Kadang-kadang rasa sedih lah. Aduh, ketua pembangkang yang saja dia buat buta hati. Kan? Baru 2 tahun Anwar jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri. Tengok dah berapa puluh peratus peningkatan berbanding dengan zaman Perikatan Nasional memerintah. kan diorang dulu masa Tengok dulu sektor yang mana. Tengok dulu ketika waktu yang mana kepada sektor-sektor harus dinaikkan gaji minimal. dia kata kononnya kenaikan diorang dulu masa naikkan gaji minimum pada 1,500 dengan PM naikkan gaji minimum pada 1,700 ni ada beza. Sebab dulu diorang tengok waktu tertentu, sektor tertentu. Ini pembohongan besar. Sebenarnya tak ada beza pun. Naikkan gaji minimum zaman PM kepada 1,500, naikkan gaji minimum zaman PMX pada 1,700 menggunakan kaedah dan mekanisme sama. Kalau betul ada perbezaan dari segi sektor tertentu, waktu tertentu, kita cabar mahkamah buktikan apa bezanya. Tak ada beza pun. Ke-8, Dan kaitkan pula bahawa seolah-olah kontrak itu telah diberikan zaman dulu sebelum beliau menjadi Amat Berhormat Kambun. Hamzah kata pasal high-tech padu ni tidak diberikan zaman PN pun, hanya pada zaman Madani. Hakikatnya, projek itu diberikan pada tahun 2021. Siapa kerajaan 2021? Perikatan Nasional. Renewal of contract berlaku pada tahun 2022 iaitu zaman PN dan 2023 pada zaman Madani. 9. Tarikh kelulusan Kementerian Kewangan diperolehi Februari 2024 dan pembelian saham berlaku pada Mac 2024. Punyalah beliau nak buktikan yang benda ni berlaku zaman Madani, sampaikan beliau terkantoi. Apa yang terkantoi? Dia kata, projek kepada high-tech ini diluluskan pada Februari 2024. Mac 2024, beliau sendiri kata Farhaj beli saham high-tech. Apa maksudnya? Maknanya, waktu MOF luluskan projek itu kepada high-tech pada Februari 2024, Farhaj tak ada kaitan pun dengan high-tech baru. So, mana datang conflict of interest? Sebab Februari diberikan projek, Mac baru Farhaj beli saham company tersebut. Jadi mana pergi conflict of interest? Ini bukan saya kata. Hamzah sendiri yang kata dalam parlimen tadi, Februari reward projek itu oleh MOF, Mac baru Farhaj ambil alih. So ini yang kata kantoi sendiri. Dan yang terakhir ke-10, Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Mungkin dia malaikat kot. yang ke-10 ni bonus sikit lah. Sebab ini juga berlaku ketika ucapan Ketua Pembangkang Tuan Ibrahim Bangun. Dia cuba menyindir PMX kononnya lebih Rasul daripada Rasul. Walaupun kita tak nak bercakap soal agama dan sebagainya, tapi kita semua yakin dan percaya Rasulullah akan lebih suka orang yang tak ambil gaji tapi buat kerja, berbanding yang ambil gaji tapi ponting kerja dan pemalas pergi parlimen. Alright. Bermula Kita ada respon daripada Syafiq Anwar. Tapi sebelum tu aku ada satu video semalam lagi. Aku nak share dengan hampa soal gaji ni. Video tu pendek aja. Kan? Cerita pasal gaji saja. Kan? Okey, sekejap. Gaji saja, benda yang pendek. Okey, dengan Ustaz Ali Muda. Hanya 3 minit saja. Apa respon dia soal tak ambil gaji ni? Apa? Kenapa dan mengapa dimulakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Kenapa tidak dimulakan oleh pembangkang? Kenapa tak dimulakan oleh ni? Katanya Parti Perjuangan Islam. Cuba, awat. Anwar dulu yang memulakan, hampa sakit hati. Kalau betul-betul lah sepatutnya yang memulakan adalah daripada PAS. Barulah setuju, nampak baik, nampak bagus. Tapi bila orang lain yang mulakan, dia sakit hati apa hal? Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Ustaz Ali Muda berkaitan gaji ni. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Al-Ma'un. Yang surah itu Allah menempelak golongan orang yang mendustakan agama. Iaitu orang yang menunjuk amal solehnya, perbuatan solehnya, tak ikhlas, riya. Dan mereka juga adalah orang yang wayamna'un al-ma'un, suka menghalang daripada memberi makan, membantu orang miskin, rakyat miskin, orang susah. Itu dia orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Allah berfirman. Tengok video ni. Kita menaikkan daripada 1,200 ke 1,500 sebenarnya masih belum selesai. Dan saya rasa dia tak Menteri Tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni.
Ya. Mungkin dia malaikat kot. Nampaknya sekarang ya, parti PAS ni macam dah tak ada modal mereka nak membahas dalam parlimen. Sepatutnya berilah kritikan yang membina, yang menguntungkan rakyat, yang menampakkan mereka ini berfaedah dibayar gaji dengan duit rakyat dan bertugas dalam parlimen. Tapi apa yang mereka bawa? Isu ketimbang, mencarut pundek, buat-buat sesasul pundak, jadi pundek, ketimbang, tafsirkan kencing, tipu sembang. Inilah kualiti pemimpin-pemimpin PAS dan Perikatan Nasional. Dan ini pula satu lagi, Tuan Berituan Ahmad ni memperlekehkan Yang Amat Perdana Menteri tidak menerima gaji. Di mana di situ kerajaan sudah jimat puluhan ribu sebulan. Bila kerajaan jimat puluhan ribu, boleh disalurkan duit itu antaranya STR tingkatkan, boleh bagi lesen percuma kepada penunggang motosikal yang berkelayakan, boleh bagi tiket penerbangan kepada pelajar-pelajar yang tak berkemampuan dan macam-macam peningkatan diberikan. Kenapa itu dianggap sebagai sesuatu yang hina oleh Tuan Ibrahim Tuaman? Apakah Tuan Ibrahim Tuaman boleh baca niat Perdana Menteri? Apakah Tuan Ibrahim Tuaman boleh tunjukkan benda lebih baik? Orang buat baik, dia dengki, dia kutuk pula, dia lekeh pula. Macam lebih daripada Rasul, dia kata. Memang Rasul ada peruntukan khumus. Tapi Rasul pun banyak-banyak bersedekah. 1/5 daripada harta rampasan perang. Tapi bukanlah tiap bulan ya, Tuan Ibrahim Tuaman. Khumus tu bila ada ghanimah saja, 1/5 dapat. Bukan Nabi guna untuk keluarga sangat pun, untuk sedekah. Sehingga tak pernah. Ya, harta tu bermalam rumah Nabi, tak sampai esok Nabi sedekahkan. Yang Bapak Perdana Menteri buat, tidak sampai macam Rasul, sehingga YB nak sindir. Sampai gitu sekali. Ini masalah YB PAS. Tak ada modal, duduk diam lah. Sekat hadir volume pun okey dah. Tak kata gaji buta. Jadi masalahnya, orang yang hadir buat kerja, sedekahkan pendapatan kepada rakyat, pada negara, awak kecam. Yang tak hadir gaji buta, awak kira okey. Kata seperti malaikat pula. Dengan tujuan sindiran. Ini teruk. Paling kau tunjuklah bajet belanjawan lebih baik sepatutnya. Yang PN PAS boleh buat. Dan tunjuklah negeri-negeri bawah PN PAS tu bagus. Ya, MB je mana tahu, potong gaji juga atau tak terima gaji ke, sebab allowance MB lagi besar sebenarnya. Kita tengok, kita nilai sendirilah ya, pemimpin PAS ni. Teruk dia orang ni. Ya, orang buat baik pun mereka halang. Inilah antara sifat al-ma'un. Sifat al-ma'un. Sifat al-ma'un. Untuk pengetahuan hampa, gaji Perdana Menteri sama dengan Ketua Pembangkang. Gaji Perdana Menteri sama level dengan Ketua Pembangkang. Sebab tu kalau hampa perasan Anwar Ibrahim waktu dia jadi Ketua Pembangkang, dia okey je. Dia okey, dia boleh. Walaupun peruntukan tak ada, dia dapat je tolong rakyat-rakyat. Sebab apa? Level gaji dia tu sama dengan Perdana Menteri. Yang membezakan hanya komisen, bukan komisen, orang kata apa tu? Allowance. Macam Ketua Pembangkang, dia tak ada memegang apa-apa di dalam kerajaan. Tapi yang Perdana Menteri ni dia pegang macam-macam. Khazanah dia pegang apa-apa hak besar-besar ni. Cuba kalau hampa ingat ucapan Anwar Ibrahim, menyerahkan kembali gaji yang diberikan oleh khazanah. Gaji kan allowance yang diberikan oleh khazanah, dia kembalikan. Dia tak mau ambil. Dan dia sekarang, pada akulah, dia dah kaya dah. Dia dah kaya dah. Dan sekarang, dia duk tengah nak repair negara. Di samping tu takkanlah dia nak ambil keuntungan yang macam di sebalik dia punya jawatan ke, ataupun yang macam di sebalik kekayaan negara. Jadi mereka tak boleh terima hakikat. Orang lain, orang yang pertama buat kebaikan, mereka tak mampu buat tapi ada orang mampu buat, kan? Dia tak boleh terima, so dia kecam. So dia hantam. Jadi jom kita sambung daripada Syafiq Anwar. Bantu aku like, komen dan subscribe, geng. Bantu aku like, komen dan subscribe. Okey, aku berminat satu komen ni tadi. Dulu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, dia siap sumpah dalam masjid wallahi wabillahi wa tallahi. Tengok sekarang jadi pak. Yang tu hampa fikir sendirilah atas apa yang kita ulas awal-awal tadi. Jadi lalu ni kita dah tak return kepada kes Najib, kita pergi soal pembangkang hari ni. Jom sambung. Apa Syafiq Anwar kata? Bermula pada Februari 2025, gaji minimum RM1,700 dikenakan kepada semua. Kalau dilihat daripada PKS yang saya sebut tadi, dan dengan kos yang terpaksa dia buat melalui untuk mengadakan invoice, dan tambahan gaji naik pada RM1,700, masalahnya akan membebankan mereka. Ini adalah satu perkara pelik yang berlaku hari ini apabila pembangkang bertindak untuk backup
majikan berbanding dengan backup pekerja-pekerja bawahan. Kalau nak cerita bab kos yang akan meningkat yang terpaksa ditanggung oleh pihak-pihak majikan ni, ia adalah satu perkara yang boleh dipersetujui. Tetapi, selaku orang politik yang sepatutnya backup dan cakna kepada rakyat yang ramai, rakyat bawahan ini, kamu tidak sepatutnya keluarkan kenyataan sedemikian. Kalau kita rujuk kepada kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh Syahril di dalam podcast Keluar Sekejap, beliau juga telah pun mengesahkan ketika kerajaan sebelum ini memang usaha nak tingkatkan taraf gaji minimum ini akan ditentang oleh pihak majikan. Tapi macam-macam mana sekalipun, pihak kerajaan perlu berusaha untuk mengecilkan jurang di antara miskin dengan kaya. Dan ini adalah salah satu usaha baik yang dibuat oleh kerajaan. Sebab itulah kita pelik dengan pembangkang. Kita tak tahu kat mana stand yang sebenar sebagai seorang pembangkang. Dalam satu masa dia cuba nak gambarkan yang mana kos sara hidup ini semakin meningkat. Harga barang semakin meningkat. Tetapi apabila kerajaan berusaha untuk meningkatkan taraf gaji minima bagi rakyat, dia pula menentang. Dan pihak pembangkang kena ingat, bila bercerita tentang taraf gaji minima ni, ia melibatkan 4.37 juta rakyat. Kalau nak ikut sentimen majikan, maka mereka ni kalau rugi sikit pun ataupun margin mereka turun sikit pun, mereka dah gambarkan ia sebagai satu kerugian yang sangat besar. Tetapi, kalau kita telusuri hati nurani bagi seorang pekerja kelas bawahan, walaupun naik RM200, tetapi ia adalah satu nikmat yang sangat besar dirasai oleh mereka. Jadi, apa yang dirangka dan dirancang oleh kerajaan hari ini, pada aku adalah satu perkara yang sangat baik. Dan dalam video sebelum ni aku dah terangkan, memang perangai pembangkang macam tu. Dulu bila tanya hudud, dia kata tak boleh kena laksanakan gaji minima. Tak boleh laksana hudud sebab kena keluarkan masyarakat daripada garis kemiskinan. Dan apabila kerajaan bertindak untuk mengeluarkan masyarakat daripada garis kemiskinan, mereka pula menjadi golongan yang menentang. Sepatutnya kalau pihak PAS yang mana bercita-cita besar untuk melaksanakan hudud dalam negara kita, ini adalah usaha yang sepatutnya disokong habis-habisan oleh PAS. Sebab lepas ni kalau dia jadi kerajaan sekalipun, dia boleh laksana hudud dengan senang. Sebab setiap daripada alasan yang diberikan sebelum ini telah pun dilaksanakan, telah pun diubah oleh kerajaan hari ini. Nampak sangat ia sekadar satu kenyataan yang retorik dikeluarkan oleh ahli politik PAS. Dan kalau kita nak cerita bab majikan ni, kalian sebenarnya perlu berjiwa besar. Tak ada ruginya kalian membayar gaji pekerja kalian yang mana telah pun menyumbang kepada kekayaan kalian. Cuba bayangkan dengan bayaran gaji yang meningkat itu akhirnya memberikan kuasa beli yang bertambah kepada golongan bawahan. Dan akhirnya mereka ada wang yang lebih untuk berbelanja. Jadi untung tu pergi dekat siapa akhirnya? Tak lain tak bukan, untung itu akan pergi kepada kalian. Ya, untung tu balik akan pergi kepada rakyat balik. Untung tu kita apa-apa yang tak sepatutnya dapat kepada pendatang asing maupun maha-maha kaya, kerajaan tarik balik. Kerajaan akan bagi kepada rakyat balik. Jadi duk tak perlu duk nak ni lah, duk nak pusing itu, pusing ini. Jadi, okey, sebelum kita pergi tu, ini perangai pembangkang. Huru-hara di dalam sidang parlimen 2 hari lepas. Berkaitan, sekejap. Okey. Babe, aku ada juga video semalam aku tak share soal berpolitik di dalam masjid. Dia nak, kira macam dia nak tunjuk kata kerajaan hari ni teruk. Kerajaan hari ni jahat. Kerajaan hari ni duk nak bagi kepada pembangkang. Dia nak bagi kepada China. Jadi jom kita layan video ni. Merdeka akan kita 100%. Merdeka sebenarnya. Ini semalam aku dah share awal-awal. Makhluk asing lagi. Bahagian belakang aku tak share lagi. Bergantung dengan makhluk asing. Bergantung dengan IMF, bergantung dengan Bank Dunia, bergantung dengan BlackRock. Bergantung dengan macam-macam. Alright. Okey, jom kita pergi belakang. Apabila pihak kita, Pakatan Harapan, dalam pihak pembangkang, kami memainkan peranan check and balance kepada kerajaan. Sejak tahun 2010 sehingga 2017. Okey, dengarlah. Daripada 2010, selepas 2008 pilihan raya dulu sikit, aku mulakan dengar ni. Bermula 2008, waktu tu Pakatan Rakyat lagi, sehinggalah 2018. Setiap kali belanjawan, pembangkang ketika itu, bila setiap kali belanjawan, pembangkang akan ada belanjawan alternatif daripada site pembangkang. Ada belanjawan alternatif dan diserahkan kepada kerajaan dan kita akan membahaskan. Kalau pembangkang jadi kerajaan, pembangkang akan
bagi peruntukan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Kalau kerajaan sebagai contoh 10 bilion, pembangkang akan bagi 11 bilion. Itu waktu Parti Keadilan Rakyat, Parti DAP menjadi pembangkang. Dan juga Parti PAS sekali lah waktu tu. Dan apabila 2015 Pakatan Rakyat berpecah, Pakatan Harapan daripada Parti Keadilan Rakyat, DAP dan wujudnya Parti Amanah buat juga belanjawan alternatif. Jadi jom kita sambung apa yang dikatakan oleh ahli parlimen ni. Pakatan Harapan membentangkan shadow budget untuk budget. bersaing dengan belanjawan kerajaan. Saya nak tegur sedikit kepada pembangkang, kalau boleh saya harap mereka menerima dengan hati yang terbuka. Selepas 3 kali bajet kerajaan Pakatan Harapan kerajaan perpaduan dibentangkan, saya masih belum nampak pembentangan shadow budget daripada pihak Perikatan Nasional. Mengapa pihak Perikatan Nasional tidak membentangkan shadow budget? Adakah ketua pembangkang memainkan peranan beliau sebagai the leader of the opposition? Pembangkang yang senior-senior haruslah membahas isu-isu yang bernas, bukan memainkan perkataan-perkataan seperti kencing, tipu, sembang, mempersoalkan sama ada Perdana Menteri ada gaji ke tidak. Itu perkara-perkara remeh yang cyber trooper boleh buat. Tak payahlah sampai ke MP senior. Itu kerja-kerja cyber trooper. Yang Muhammad, tadi Yang Muhammad sebut pasal check and balance. Tak ada di sini nak check apa. Yang balance tu tak balance pula. Sini ramai, sana tak ada. Saya cadangkan, tak tahulah sama ada Yang Muhammad setuju ke tidak. Yang tak balance ni, tak check ni, potong gaji mereka. Tak buat kerja, kena potong gaji. Setuju? Saya rasa Okey, tak apa. Masa saya sudah selesai. Nanti Aku jujur cakap, aku cukup tak suka dengan cara Arau ni. Aku tak boleh tengok lah. tak boleh bahas. Point of order. Jadi saya ingin Yang Muhammad, nak cakap lah, tak payah ganggu kami tak ganggu hampa pun. Yang Muhammad, Pasal apa? Pasal apa ganggu kami? Macam-macam kami bercakap, kamu tak dengar. Itu sebab kemarin kamu tak dengar, kamu pergi mana sampai koram tak cukup. Jadi ini menunjukkan bahawa kami cakap macam-macam. Kalau kami tak perjuangkan isu di negara ini, siapa? Di mana di kalangan kerajaan yang memperjuangkan? Saya harap. isu-isu penting Okey, terima negara? kasih Arau. Jadi nak menuduh 366 tak boleh. Jangan buat macam tu. Kami tak kacau. You jangan kacau kami. Kami tak Oh, makna dia, orang tak boleh usik dia. Orang tak boleh usik mereka. Tapi kalau mereka usik kita, tak ada masalah. Punggung hang. Arau. tak perlukan kami. Itu sebab you jangan kacau kami. Kami tak perlukan kamu. Kamu pun tak perlukan kami. Itu sebab Point order berapa Yang Muhammad? Apa 36 Yang Muhammad? Yang Muhammad dia sangkaan buruk. Siapa yang sangka buruk? Siapa yang sangka buruk Yang Muhammad? Ali Muhammad mana yang sangka buruk pada 36? Ni Yang Muhammad dia menyentuh kami. Tak ada pasal-pasal. Jadi Yang Muhammad kena hentikan perkataan ini sebab kalau tidak, kalau gitu, kalau macam ni punya keadaan, tentu apa dia yang kami tak bercakap. Bagi tahu secara khusus. Jangan buat cara rambang itu. Ni semua geng-geng alim ni, kesian kat dia orang. Saya tak apa, tak ada masalah. Belum masuk waktu lagi kot. Okey, speaker. Terima kasih. Jangan apa tu, Yang Umat tidak boleh teruskan macam ni, membiarkan mereka kritik kepada kami secara umum. Bagi cara khusus apa yang kami tak Yang cakap. Muhammad pun tak address pada Yang Muhammad mana yang sebut 36 Yang Muhammad. Apa Yang Umat? Yang Muhammad bangkitkan peraturan 36. Aku tak tahu Sekarang lah yang Muhammad Arau ni. tujukan 36 tu kepada siapa? Dia tuju pada umum. Tak, sekarang ni Pembangkang. siapa yang bangkitkan 36? Jadi Yang Muhammad kata tak perlu. Tak perlu, tak apa. Tak, no problem. sekarang ni saya tengah... Selamat duduk jadi pengurusi. Yang Muhammad, saya sekarang ni sedang berurusan Nampak tak? Kau ajak biadab. Pelang lah dia ni. Yang Muhammad. Yang Muhammad kena beritahu saya Dia siapa sebut, yang Muhammad dia sebut bangkitkan pembangkang 36. tidak memperjuangkan bajet. 3 kali bajet. Ahli Dewan yang mana? Ni dia sebut pembangkang tempat saya. Sekarang ni yang Muhammad Saya sekarang ni yang Muhammad tujukan pada siapa? Bayan Baru ke atau Ipoh Timur? ini Okey. timbalan pengurusi Okey, duduk. PAC. Duduk. Dia timbalan pengurusi Okey. PAC, Terima kasih. behave yourself lah dengan Duduk, ini. duduk. Terima kasih. Yang Muhammad Bayan Baru, adakah Yang Muhammad seperti mana yang dakwa oleh Yang Muhammad Arau di bawah peraturan 36? Tak ada.
Tak ada, saya tidak kritik ke apa-apa. Kita membahaskan isu apa yang berlaku, dan saya nampak bahawa kalau ini adalah perbahasan check and balance. Kalau pembangkang boleh check and balance kepada kerajaan, kita pun sebagai backbencher pun kena check and balance kepada prestasi pembangkang. Okey, Kalau teruskan, pembangkang, teruskan. Ya, boleh. Encik Mohamed, ada Boleh. lagi seminit. Okey, terima kasih. Tak, cuba tengok side hang tibai side kerajaan tak ada masalah pula kan. Side kita balas dia balik, kita jawab dia balik, dia koyak dan dia sakit hati. Ini perangai betul-betul buta perut, tak ada akal. Sebab tu bukan nak katalah depa yang minta kita ni tutuh depa, kita ni maki depa. Jadi karut betul lah, karut gila-gila punya lah.